Suara. Ada suara tak ada suara tuan-tuan? Tak dengar suara apa? Itu dia. Boleh dengar suara dah. Sekali lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Dan sekali lagi saya sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada suara dah belum? Dah dengar tu kot no voice. Semua kata pada no. Okey, dah dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertemukan kita pada malam ni. Kita bersiaran di page Kota Damansara. Alhamdulillah. Dan kita pada malam ni insya-Allah kita akan cuba sambung perbahasan dan perkongsian kita berkenaan dengan bacaan dalam solat. Lebih-lebih lagi kita semua sekarang ini, kebanyakan daripada kita dengan apa yang berlaku pandemik COVID-19, beberapa tempat masih banyak belum dibuka masjid, surau belum dibuka kepada orang awam. Oleh sebab itu mungkin ramai di kalangan kita yang menjadi imam-imam interim buat masa sekarang ini. Jadi penting untuk kita mempraktikkan beberapa persoalan hukum walaupun daripada dulu sampai sekarang. Tetapi ingatlah bahawa sembahyang itu, solat itu perkara yang berlaku dan perlu dilakukan setiap hari, dan perlu mempunyai ilmu-ilmu supaya di akhirat nanti kita pakat lepas daripada persoalan-persoalan berat yang ditanya berkenaan dengan solat. Kerana kita semua tahu Nabi SAW sebut sembahyang ni pertama tiang agama, yang kedua dialah yang akan ditanya sebagai ibu kepada pertanyaan lain berkenaan ibadat kita. Kata Nabi, kalau lepas bab sembahyang yang lain mudah, kalau tak lepas bab sembahyang yang lain naya. Maknanya lagi susah lepas pada tu. Kalau bab sembahyang pun bila malaikat tanya, Allah tanya, kita pun dah payah dah nak lulus, auditnya cukup ketat. Payah kalau kita tak lulus bab sembahyang. Di dunia tak apa kita tak lulus, kita boleh ambil soalan peperiksaan ulangan, boleh repeat paper. Kalau zaman saya sekolah dulu, dia ada paper Julai, kertas Julai tu maknanya yang repeat lah tu. Kalau bulan Julai tu SPM kau STPM, bulan Julai tu kalau tahun ni tak berjaya exam yang dia ambil tu, keputusan keluar tak berjaya, dia akan ambil exam Julai itulah. Baik, jadi itu di dunia kita. Di akhirat na'udzubillah min zalik, kalau solat kita, Nabi kata kalau solat tu lulus, yang lain tu Allah kira mudah-mudah ajalah. Sebagaimana tuan-tuan, kalau kami dulu belajar di Universiti Al-Azhar, kalau Al-Quran tu lulus, maka yang lain tu insya-Allah, walaupun yang lain tak lulus, Al-Quran tu dapat markah tinggi. Kami dulu di Al-Azhar dia ada peringkat-peringkat sukatan. Sahabat-sahabat yang belajar di Al-Azhar, mungkin di tempat lain saya kurang pastilah, tapi antara silibus pengajian di Al-Azhar ialah antaranya wajib hafal Quran. Wajib hafal Quran. Kalau zaman sebelum saya batch 2000 lah. Sebelum daripada tu dengar katanya 30 juzuk. Lebih-lebih lagi yang bidang syariah, bidang usul apa semua tu, yang tahfiz tu memang dah dengan 30 juzuk. Tapi yang bidang syariah, bidang usuluddin pun kena 30 juzuk juga dulu. Kena pada batch saya tahun 2000 ni, walaupun saya lewat, saya pergi 2007, batch tu hanya 8 juzuk saja. 8 juzuk saja hafal, daripada juzuk pertama sehingga juzuk yang ke-8. Tu pun rasa sesak nafas dah. Tetapi nak sebutnya, hebatnya Al-Azhar dia beri penekanan pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tu lulus, dia boleh meluluskan yang lain. Contoh, kalaulah Quran tu, markah Quran, ujian Al-Quran, exam Al-Quran tu dapat 90%, markah yang kita dapat yang lain tu kurang daripada 40, tak lulus, maka ambil markah Quran tu untuk luluskan subjek yang lain. Hebat Al-Quran zaman tu. Begitu juga konsep di akhirat sana, kalau solat tu lulus, maka yang lain insya-Allah beres. Kalau solat tu banyak dah, Allah SWT tanya, malaikat tanya banyak dah, naya lepas pada ni, naya. Jadi kita mau tak mau, walaupun kita kata pandemik ni memberikan rasa stres pada kita, tetapi kita boleh ambil cakna dengan saranan daripada Nabi SAW. Apa dia saranan Nabi?
sahabat kata Nabi ni idza hazabahu amrun badara bis solah ataupun ila solah. Nabi ni bila ada runsing sangat apa semua dia semayang, terus semayang. Sebab tu Allah sebut wasta'inu bis sabri was solah. Sabar dan juga semayang. Walau bagaimanapun bukan berarti kita abaikan benda-benda yang lain. Nak jumpa pakar sekretari, jumpa pakar sekretari. Nak telefon apa nama ni, talian kasih, telefon talian kasih. Nak buat apa, buat dah dulu. Cuma janganlah lupa kena ada dia panggil main switch dia. Main switch yang mana? Main switch dia ialah as-solah. Oleh sebab itu kita berterusan daripada kecil sampai besar bincang bab solat tak habis-habis. Jadi malam ni kita nak ambil add on dalam keadaan kita masing-masing ramai yang solat di rumah lagi, masih lagi berjemaah. Kita akan bincang berkenaan dengan bacaan-bacaan yang kita bincang sebelum daripada ni. Bacaan dalam solat sebelum daripada ni, bacaan solat apa? Kita dah bincang solat subuh. Apa yang kita boleh baca selepas daripada Fatihah. Dalam solat Zuhur, apa yang boleh kita baca selepas daripada Fatihah. Dia panggil guideline. Kalau kita kata tak hafal lah benda ni, ataupun dia panggil apa nama, kita kata panjang sangat, dalam masa tempoh masa kita ni, tentu kita berada di rumah, kita boleh untuk melunaskan hafalan-hafalan kita insya-Allah. Tapi kadang-kadang ialah bila duduk di rumah ni baru kita tahu kan tuan-tuan, yang ada anak-anak yang bersekolah rendah, yang bersekolah menengah, baru kita tahu rasa Allah macam tongkang pecah rumah kita. Baru kita tahu, dulu kita duk marah kepada cikgu buat apa kat sekolah ni, ajar apa anak saya ni, sehingga anak saya ni tak boleh nak bagi jawapan 2 tambah 2 pun tak boleh bagi jawapan. Ibu bapa pun dulu, kalau kita ibu bapa pun jadi stres. Kita belajar dulu 2 campur 3 jawapan dia 5. Mungkin kanak-kanak sekarang ni 2 campur 3 kenapa 5? Sudah. Kita dulu jawapan mudah, 2 campur 3 5. Sekarang mungkin dia kena upgrade soalan kebat, 2 campur 3 kenapa 5? Maka buat jalan kira. Sebab ni ada 2. Bila 2 ni kena 3. Bila bilang-bilang rupanya 5. Sebab itulah 2 campur 3 jadi 5. Advance sikit cara kiraan dia. Oleh sebab itu kita katakan apa dia, dalam kita ruang masa yang kita ada ini, boleh kita peruntukkan sedikit untuk kita mengupgrade ibadat kita. Bukan kita nak nafikan ramai di kalangan kita yang kata stres tak dan lah nak buat begitu. Ya, bukan saja di kalangan orang awam, orang agama pun rasa stres juga. Kadang-kadang jiran sebelah rumah dia boleh dengar suara ustaz marah anak dia. Ustaz pun jadi apa nama ni, Allahu Akbar, tak boleh nak tu juga. Tune suara pun jadi maksimum juga. Jadi masing-masing kita pakat-pakat nasihat-menasihati. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita ambil poin lagi. Apa dia? Bacaan yang boleh kita baca selepas daripada dalam solat maghrib selepas baca Fatihah. Kita pun dah bincang hari itu. Begitu juga dalam bacaan solat Isyak yang last kita bincang hari itu, ialah berkenaan bacaan dalam solat Isyak. Apa dia? Yang paling itunya ialah antaranya wattini wazzaitun. Sat lagi kita nak solat Isyak ni. Sat lagi kita nak solat Isyak. Bila kita solat Isyak, dalam bacaan solat Isyak kita selepas daripada waladdallin, amin, apa yang kita nak baca lepas pada tu yang boleh memberi nilai tambah pada pahala bacaan solat kita, antaranya ialah kita baca wattini wazzaitun. Semua hafal kan? Semua hafal. Baik. Kemudian apa dia lagi? Antaranya apa sahaja yang kita boleh baca seumpama ayat tu. Maknanya surah Wattin Wazzaitun tu dia punya ayat dia berapa? Kalau kita tengok 2-3 ayat, tengok ada 7 ayat contoh. Maka kita boleh cari, pilih surah-surah ataupun ayat yang dia punya bacaan dia. Kalau kita baca, kalau Wattini Wazzaitun berapa? Kita kira 40 saat. Maka kita baca ayat-ayat yang lain yang seumpamanya lebih kurang 40 hingga 45 saat bacaannya. Begitu antara yang boleh kita praktikkan, yang boleh kita amalkan dalam bacaan solat kita. Sahabat-sahabat semua, rasanya
Sahabat-sahabat semua dah biasa dah benda ni. Dan juga mungkin baru dengar, alhamdulillah. Satu anjakan paradigma untuk kita menghayati bacaan kita. Di samping kita katakan apa dia? Bacaan yang boleh kita baca dalam solat. Baik, malam ni kita nak sambung lagi berkenaan dengan bacaan dalam solat witir. Bacaan solat witir. Semua orang tahu bahawa biasanya kita sembahyang witir ni bulan Ramadan saja. Biasanya kita sembahyang witir dalam bulan Ramadan. Ni kan, ramai di kalangan kita kalau bulan Ramadan konfulah nak sembahyang witir dan juga perbalahan ataupun kita panggil percanggahan pandangan masa tu. Nak macam mana ni? Nak sembahyang tarawih, berakhir tarawih tu dengan witir bersama imam ke, ataupun bila imam sembahyang witir selepas solat tarawih tu kita tak witir pasal kita nak bangun tahajud sat lagi. Perbincangan hangat masa tu solat witir. Lepas pada Ramadan tak ada orang bincang solat witir. Tak ada orang bincang solat witir. Pasal apa? Pasal biasanya orang duk rasa dah expired dah tempoh solat witir. Bulan Ramadan saja. 30 hari tu saja duk sembahyang witir. Lepas pada tu tak sembahyang witir. Sekarang ni kita nak supaya setiap malam kita sembahyang witir. Walaupun kita tidak bertahajud. Boleh ke Ustaz? Bolehlah. Boleh. Sebab apa dia? Berdasarkan kepada apa yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia kata, "Awsani khalili bisalah." Aku dipesan oleh kekasihku. Dia panggil kekasih dia. Nabi ni dia panggil kekasih. Pada dia punya cinta hati dia, penyejuk mata dia. Dia kata apa dia? Nabi pesan pada aku 3 perkara. Jangan tinggal 3 ni, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Yang pertama apa dia? Pertama solat duha. Solat duha. Kemudian apa dia lagi? Tuan-tuan, apa dia lagi? Saya sebut yang ketiga. Nanti yang 2 lagi tuan-tuan cari. Tu dah ada hint dah. Kalau boleh jawab, Masya Allah. Kita cari sekali lagi. Boleh tanya Google pun tak apa. Sekarang Google pun boleh ditanya. Baik. Nak sebut. Wa an utira qabla an anam. Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah. Pertama saya sebutlah. Pertama kita sebut apa dia? Puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian Nabi suruh apa dia? Nabi suruh Abu Hurairah sembahyang duha. Yang ketiga, Nabi SAW suruh Abu Hurairah ni, yang ketiga ni, sembahyang witir sebelum tidur. Tu kan? Sembahyang witir sebelum tidur. Masya Allah tuan-tuan, sembahyang witir sebelum tidur. Jadi kita ni tidur tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kita tidur. Tak? Bahkan kadang-kadang tak kira tempat pun dulu-dululah. Sekarang ni mungkin sekarang kebanyakan kepenatan, tertidur, Masya Allah. Jadi nak sebut, kita ini setiap hari kita tidur. Oleh sebab itu kata Nabi kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam. Dan Nabi pesan kepada aku supaya aku ni witir 3 rakaat ke, tak kira lah. Yang penting witir sebelum daripada tidur. Oleh sebab itu besarnya apa yang disebut oleh Abu Hurairah dan apa yang disarankan oleh Nabi untuk supaya jangan sekali-kali tidur melainkan witir dulu. Sebab tak semua orang yang mampu tahajud. Tak semua orang yang mampu tahajud. Tadi saya tengok, Masya Allah, sahabat saya, anak dia di post di Facebook, tengok anak dia, Masya Allah, menangis. Berapa tahun? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun menangis pasal tak boleh sembahyang tahajud. Nangis pasal tak boleh sembahyang tahajud. Ya Allah, menangisnya pasal tak boleh sembahyang tahajud. Ya Allah, kita tengok budak-budak ada teguran. Kita ni Allah menangis pasal Allah bangun terkejut. Bangun terkejut tu menangis. Ya Allah, pasal apalah? Menangis terkejut pula kita pasal terbangun waktu malam tanpa sengaja. Allahu Akbar. Sama ya kita ni, sama maknanya masing-masing pakat tu, bukan tuan-tuan lah, mungkin saya nak bangun Allah terkejut waktu malam. Baik. Jadi nak sebut, tak semua orang mampu untuk solat tahajud. Tak semua orang. Oleh sebab itu Nabi bagi pesanan benda yang mudah. Apa dia? Solat witir sebelum daripada tidur. Baik. Antaranya
kita nak bincang apa yang boleh kita baca dalam solat witir tu. Sebelum daripada kita tak bincang berkenaan berapa rakaat witir. Okey, berapa rakaat witir itu terpulang. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita disebut paling kurang 1 rakaat. Itu paling kurang. Cuma kalau boleh jangan buat 1 rakaat. Buatlah 3 rakaat paling kurang. Yang afdalnya 3. Yang bolehnya sehinggalah kadang-kadang disebut 9 rakaat witir. 9 rakaat witir. Berapa salam? Boleh buat dengan 1 salam, boleh buat dengan 2 salam dan sebagainya. Nah, kalau 1 rakaat memang 1 salam lah. Orang tak buat 1 rakaat 2 salam. Nah, kena buat 1 rakaat, kena 1 salam. Kalau 3 rakaat, kena disunatkan buat 2 salam. Nah, itu semua kita maklum dan kita faham dah. Walau bagaimanapun kita nak bincangnya ialah kita nak kongsikan bila kita solat sunat witir ni kita nak baca apa? Biasanya kita baca yang kita duk biasa baca apa dia? Confirm. Nah, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang ketiga, kalau buat 3 rakaat, qul huwallahu ahad. Baik, cuma di sini kita nak bincang kenapa boleh jadi baca macam tu. Siapa yang suruh baca begitu? Baik. Jadi mari kita lihat sandaran dan juga dia panggil penceritaan hukum ini. Baik. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la wa fil thaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fil thalithah bi qul huwallahu ahad. Baik. Falamma faragha qala 'inda faraghi subhanal malikil quddus Subhanal Malikil Quddus Subhanal Malikil Quddus. Baik, sahabat-sahabat, ada 2 perkara yang kita nak bincang. Daripada hadis ni, hukum kita nak bincang 2 benda. Yang pertama ialah bacaan ketika solat witir. Nah, nak baca apa? Yang kita nak baca tu, maka Masya Allah, betul dah. Betul dah. Iaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau kita buat 3 rakaat, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Betul dah. Yang kedua, pada rakaat kedua kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Betul dah baca tu. Rakaat yang ketiga, kalau kita baca sama ada kita nak bagi salam pada rakaat kedua ataupun kita nak bangun terus. Tak ada tahiyat lah. Tak ada tahiyat, kita bangun terus. Kalau kita buat tahiyat awal macam solat maghrib lah pula dah. Dia berbeza dengan solat maghrib. Solat maghrib kalau 3 rakaat, rakaat kedua tahiyat awal, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau solat witir kita buat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, maka rakaat yang kedua tak ada tahiyat, kita terus bangun. Kalau duduk tak boleh, kalau nak tahiyat awal. Maknanya khilaful aula. Bercanggah dengan yang lebih afdal. Duduk boleh. Bercanggah dengan yang lebih afdal. Pasal yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kalau nak buat 3 rakaat direct, maka tak duduk pada rakaat yang kedua untuk tahiyat awal. Baik. Itu dia panggil hujah dia masing-masing lagi. Yang penting kita nak sebut pada rakaat yang ketiga. Sama ada orang buat tahiyat awal 2 salam ke ataupun 1 salam ke 3 rakaat, maka pada rakaat yang ketiga kita baca qul huwallahu ahad sebagaimana kita amal. Qul huwallahu je ustaz, bukan ke 3 kul? Bukan 3 kul. Kalau tanya bukan ke 3 kul, memang bukan 3 kul. Baca. Kalau baca 3 kul boleh aja. Lega lah dengar kan. Ingatkan tak boleh baca? Boleh baca. Pasal apa dia? Pasal dalam hadis ni bukan satu hadis ni saja, ada sandaran yang lainnya. Tapi kita nak sebut mindset kita kadang-kadang bila kita baca kita solat witir, bila solat witir rakaat yang ketiga tu kadang-kadang kita duk rasa tak sempurna kalau tak baca 3 kul. Ada bila berfikiran sebegitu, bila mindset sebegitu, itu satu benda yang kurang tepat, mindset yang kurang tepat. Sebab apa dia? Sebab yang baca 3 kul tu adalah dalam bab hadis-hadis tambahan. Maknanya yang utamanya ialah baca qul huwallahu ahad.
Baca tu pun sunat. Baca surah tu pun sunat. Bukannya wajib. Jadi oleh sebab itu, nak baca 3 kul ke, nak baca 1 kul ke, itu terpulang. Baik. Tetapi jangan kita rasa janggal kalau baca 1 kul. Itu penting. Kalau kita kata janggal, Pak Imam tu apa, daripada mana pula baca 1 kul saja, orang baca 3 kul lah. Itu solat witir ni. Maknanya mindset kita tu dah lari. Maksud kata apa dia? Maksud kata, kalau kita rasa tak sempurna melainkan dengan baca 3 kul, maka pemikiran kita tu salah. Cukup dengan qul huwallahu ahad. Cuma berbeza kalau kita kata, habis kalau dia nak baca 3 kul tak boleh ke? Bukan tak boleh, bacalah. Cuma jangan letakkan dalam mindset rasa tak sempurna kalau tak baca 3 kul. Itu saja. Islam tu mudah, dan jangan kita memberatkan kepala kita. Baik. Oleh sebab itu, apa yang kita nak kongsikan pada malam ni ialah berkenaan dengan kalau kita solat witir, sama ada 3 rakaat ke dengan 3 rakaat dengan 2 salam ataupun 1 salam. Rakaat yang ketiga disunatkan baca qul huwallahu ahad. Kalau kita nak tambah lagi 2 kul macam mana? Tambah saja, tak ada masalah. Kalau nak qul huwallahu ahad lepas habis ayat surah Al-Ikhlas nak rukuk terus pun tak ada masalah. Sempurna dah. Sempurna dah. Jangan duk rasa rasa macam tak sempurna, rasa macam tak sah. Tak sah dah. Sebab tu kadang-kadang ada tempat, saya pernah jadi imam, kena tegur. Bila kita baca qul huwallahu ahad, lepas pada tu makmum kata, ustaz lupa kau baca 3 kul. Dia kata kita lupa baca 3 kul. Itu menunjukkan bahawa dia punya ilmu dia masih perlu ditambah. Bagus dah dia tanya, Masya Allah, bagus dia tanya begitu. Sebab apa dia? Sebab dia bukan tulis di Facebook. Kan? Kalau kita sekarang ni suka benar lah tulis di Facebook. Apa-apa saja tulis di Facebook, apa-apa saja Instagram, apa-apa saja Twitter, apa saja, tanpa pergi tanya dah boleh. Awak tu boleh tanya dia ke depan tu kan. Tanyalah. Ni dah tulis dulu baru tanya. Itu antara satu budaya yang kurang tepat ataupun kurang elok di kalangan kita. Apa-apa saja tulis dulu barulah kita tabayun ataupun kita confirmkan. Patutnya make sure dulu. Mana masa Isya ni bahasa Inggeris terus. Kita kena pastikan dulu benda tu, barulah kita bertulis. Bukan kata tak tulis di Facebook. Saya sendiri pun tulis di Facebook, tak ada masalah. Cuma nak sebut, pastikan kalau kita tulis benda yang dah pasti. Ataupun kalau kita kalau boleh tanya dulu. Kalau boleh minta penjelasan dulu. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi masih lagi kita kongsikan hadis berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan bacaan dalam solat witir, dan kita tahu bahawa kalau boleh solatlah witir sebelum daripada kita tidur. Selepas maya isyak tu solat terus witir. Selepas maya isyak solat terus witir. Sebab payahlah nak buat. Nak buat lepas nak bangun nanti belum pasti tahajud. Sebab kadang-kadang ada orang tak mampu nak tahajud, perlu dilatih dan sebagainya. Walau bagaimanapun buat lepas mayang. Habis payah lah ustaz. Ada nak buat 3 rakaat Allah, 2 rakaat sunat pun. Buat 1 rakaat. Makruh kan ustaz buat 1 rakaat? Makruh ke mana tu? Makruh tu bab lain. Ini kita ni kerana yang akhafud dararain, ataupun kita panggil ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Benda yang tak mampu kita nak buat semua, jangan duk tinggal semua. Dah tak boleh nak buat witir, pakat dah buat 1 makruh kata dia. Tak payah buat. Nak buat 3 malah. Lebih baik buat 1 dulu. Lebih baik buat 1 dah. Buat 1. Yang penting ada witir.
Selain daripada bulan Ramadan, supaya latihan kepada kita yang Nabi SAW dalam satu riwayat disebut Nabi ni sama ada Nabi dalam keadaan berada di tempat, makna tak keluar bermusafir, ataupun keluar bermusafir, Nabi tak tinggal dua benda, iaitu pertama solat sunat subuh, yang kedua solat witir. Solat sunat subuh, yang kedua solat witir. Jadi kita nak kata upgrade lah. Paling kurang kita upgrade satu rakaat pun buatlah satu rakaat pun. Tu dia, daripada tak ada langsung, lebih baiklah ada satu rakaat juga, supaya kita menjadi antara umat yang mementingkan perkara yang dipentingkan oleh Nabi SAW. Sebab pertama, umur kita pun tak panjang dalam pandemik sekarang ni, ya Allah. Semua kita tahu kan, dah makin hampir. Saya tadi tuan-tuan, saya pun tadi berjalan sebelum maghrib, naik motor, tiba-tiba keluar ke rumah tu, ambulans datang ke belakang. Kita tengok, ya Allah, rumah siapa lah pula ambulans datang nak angkut ni. Jadi kematian cukup hampir dengan kita sekarang ini. Di akhir zaman dah pula, umur tak panjang. Kita pun tak tahu amalan mana yang memungkinkan kita mendapat pengampunan dan keredaan Allah. Kita tak tahu amalan mana. Mungkin amalan solat witir kita yang satu rakaat tu yang Allah terima daripada kita. Allahu Akbar. Maka berbahagialah walaupun kita buat satu rakaat ya. Cuba buat. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baki lagi bahagian hadis yang berikutnya. Nabi SAW, tadi kita jelas bahawa solat witir sama ada dua salam ataupun satu salam. Bila melakukan 3 rakaat, maka kita boleh baca bacaan tadi yang kita biasa baca. Cuma di akhir rakaat, sama ada rakaat ketiga, kita baca qul huwallah, dan tidak perlu, bukan maknanya tak boleh, tak perlu untuk kita lengkapkan 3 kul. Tak perlu lengkapkan 3 kul. Satu kul, iaitu qul huwallah pun dah mencukupi jika kita nak baca. Jika nak baca 3 kul, terpulang, dipersilakan, dapat pahala lebih lagi, insya-Allah. Baik. Kemudian katanya katanya Ubay bin Ka'ab, Nabi apabila selesai solat witir, ada bacaan Nabi baca 3 kali. Yang kita baca selepas daripada ataupun pada bulan Ramadan, kita baca biasanya apa dia? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kita dengar yang tu kan, masa bulan Ramadan kita. Maka dalam hadis ni disebut bahawa apa yang dibaca oleh kita tu, kalau boleh baca selepas daripada solat witir. Tu dia, selepas daripada solat sunat witir. Kita baca, Ubay bin Ka'ab kata, Nabi selepas daripada solat sunat witir, Nabi akan baca Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Nabi baca 3 kali. Jadi mudah aja, pendek aja. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Baca 3 kali. Boleh hafal dah tu. Biasa kita duk baca, yang kita duk baca selepas ataupun sebelum daripada sebelum solat witir ataupun sebelum daripada kita sembahyang tarawih ni kan. Ataupun pada tarawih, bila habis dia panggil 2 rakaat pertama. 2 rakaat tu. Bila habis 2 rakaat, kita pun Subhanal malikil ma'bud. Allah. Pak Bilal kuat sungguh masa tu lah. Habis taranum keluar kan. Masya Allah. Tak apalah, taranum apa pun, sama ada jiharkah ke, jerkah ke, semua taranum boleh, insya-Allah, tak ada masalah. Yang jerkah pun banyak juga, Ustaz tak reti jiharkah, Ustaz reti jerkah aja. Baik. Jadi nak sebut taranum apa sekalipun, yang penting
daripada bulan Ramadan yang kita duk biasa baca tu, bawa kepada setiap malam selepas daripada solat sunat witir. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kita baca 3 kali selepas daripada solat sunat witir. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu antara yang kita boleh kongsikan dalam bacaan solat sunat witir kita. Yang kita kongsikan malam ni ada beberapa perkara, saya ulang. Pertama ialah bacaan dalam solat sunat witir, dan yang sebelum daripada itu ialah yang pertama apa dia? Kita usaha untuk solat sunat witir setiap malam sebelum daripada kita tidur, paling kurang 1 rakaat. Paling kurang 1 rakaat. Walaupun orang kata sekarang ni makruh lah ustaz buat 1, tapi tetap kita buat 1 rakaat. Supaya apa dia? Supaya melatih diri kita untuk melakukan solat sunat witir setiap hari. Kalau kita duk war-warkan satu riwayat yang kata sembahyang tasbih. Kalau tak boleh setahun sekali, kalau tak boleh sehari sekali, maka buatlah seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh setahun sekali, kali dalam seumur hidup. Walaupun hadis yang dinisbahkan kepada Nabi, hadis tu hadis palsu, tetapi dalam bab solat witir ni hadis yang betul-betul sahih. Maka buat yang ni buat yang ni. Jangan tinggalkan solat sunat witir. Macam mana sekalipun buatlah 1 rakaat pun jadilah. Setiap malam. Jadi kita bincang pertama buat pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Kita pun seolah-olah kita rasa itu pesanan Nabi kepada aku, bukan kepada Abu Hurairah, kepada aku, supaya buat solat sunat witir. Buat solat sunat witir walaupun 1 rakaat. Yang kedua, apa yang kita boleh baca dalam solat sunat witir? Bacaan tadi yang kita duk biasa baca pada bulan Ramadan, itulah bacaan dia. Yang ketiga, selepas daripada solat sunat witir, apa yang kita boleh baca? Ulang balik Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Baik. Jadi muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baki masa yang ada di pada kita ini, suka saya kongsikan lagi bersempena dengan sambutan yang kita sebut sambutan Ma'al Hijrah, tahun baru hijrah kita. Syak lagi mungkin bila kita ni hari Isnin agak-agaknya kita baca doa awal, doa akhir tahun, doa awal tahun. Dan setiap kali datangnya tahun baru Islam, kita ingat peristiwa hijrah. Bila kita ingat, kita kenang peristiwa hijrah, tuan-tuan, harap-harap kita ni berhijrah ke arah yang lebih baik. Sebab kita semua ni sudah pun mungkin saya agak kita semua menghampiri umur 40 tahun ataupun lebih dah 40 tahun. Ada di kalangan kita yang mungkin mencapai umur yang kita panggil kematangan. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut, hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata apabila dah sampai umur 40 tahun, maka kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tu, Allah suruh kita berdoa, minta bantuan Allah. Doa minta bantuan Allah. Jadi minta bantuan Allah apa dia? Supaya kita sentiasa bersyukur, supaya zuriat keturunan kita baik, supaya kita ni boleh beramal kebaikan. Mulut elok, cakap, tangan elok, menulis, tindakan elok, pemikiran elok, semua elok, maka zuriat kita baik dan kita kembali kepada Allah apabila kita menginjak umur ke-40 tahun. Mereka yang melepasi umur 40 tahun, lebih-lebih lagi lah, agar dengan tahun baru kita ini yang akan datang menjelma nanti, dengan doa yang kita baca pada akhir tahun, doa yang kita baca pada awal tahun, moga-moga kita boleh berhijrah ke arah yang lebih baik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah ialah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, secukup setakat itu perbincangan dan perkongsian kita
untuk masa kita ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan dapat manfaat bersama. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan, dan jangan lupa kita memberi sumbangan kepada Masjid Kota Damansara yang aktif menganjurkan kuliah-kuliah dan ceramah agama untuk manfaat kita bersama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.